Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan hari ini nak kongsi cara menyembelih kambing sorang-sorang. Okey. Jika ada sila tonton sehingga selesai. Ini dah kambing dia, kepala dia dah berulat, kenapa tak tahu. Mungkin dia bergaduh. Bergaduh pecah kepala dia. Jadi kita terpaksa sembelih. Kepala dia. Kepala dia berulat. Mula-mula kita kena ikat kaki dia, tangan dia, tak kira dah. Depan dulu ke belakang dulu, ikat dua-dua tu, ikat dengan kemas lah. Tapi ni kambing ni kecil, tak boleh kemas sangat, sedang sudah. Tapi kalau binatang yang lebih besar, kita kena ikat yang lebih kuat lah, lebih kuat. Jadi selepas kita ikat kaki dia tu, dan kita ikat pula yang belakang lah, ke sini belakang tu, dua-dua. Kemudian kita cantumkan antara depan dan belakang tu, kita ikat sekali lah, lepas tu baru sudah kita mudahkan. Adab kita menyembelih binatang haiwan ni, satu antaranya adalah kita menajamkan pisau. Kalau boleh pisau tu tajam, sekali tarik je putus lah. Jangan pisau tu tumpul, kena 2-3 kali, dia sakit lah dia. Sakit tu lama. Tapi kalau kita pisau tu tajam, dia sekali tarik je dia dah putus dah. Orat marih dan orat nafas dan orat makan itu. Orat makan dan orat nafas tu putus. Jadi kita jangan pisau tu tak tajam. Nombor 2, kita jangan sembelih di depan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kan. Jadi kalau kita sembelih biar jauh sikit lah. Kalau macam contoh ni kandang tu sana, belakang jauh sana, jadi power sembelih depan ni. Kemudian kalau boleh kita sembelih dia tu, jangan menyeksakan dia lah. Kalau kita orang Melayu ni ikat-ikat tengah, macam Arab dia tak ada ikat pun, dia pegang je, dia sak dia sembelih kan. Itu yang lebih baik lah. Jadi bila masa ikat-ikat ni pun dia dah, emosi dia pun terganggu lah. Jadi sampai gitu sekali lah Islam mengajar cara-cara sembelihan dan beradab dengan binatang yang kita nak sembelih itulah. Sebelum kita nak sembelih tu, tempat nak sembelih tu elok kita korek lubang lah, untuk darah tu tidak melembang kata kita buat lubang. Jadi kita sembelih tu kawasan yang kita buat lubang tu lah. Kita tekankan kaki sebelah ke badan dia dan kita sembelih lah dengan baca bismillah. Okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi selesai lah, bukannya susah mana. Jadi itulah caranya kita nak sembelihkan kambing. Selesai saja kita sembelih, kita eloklah kita bukakan dia punya ikatan tali tadi lah, ikatan tali tadi, supaya dia mati bebas, tidak ada ikatan-ikatan yang ada di kaki depan, kaki belakang dia lah, supaya dia mati dalam keadaan tenang. Seterusnya kita bolehlah melapah, istilahnya melapah, iaitu membuang kulit kambing ni. Pertama-tama kita potong kulit dia, bahagian kulitnya di kaki lah, kaki depan, kaki belakang tak ada yang salah. Tapi banyak orang buat kaki belakang dengan menggantung dua kaki tu, di kaki belakang tu ke satu tempat yang tinggi lah. Digantung dua, terus bergantung itu baru buat kerja lah. Itu pun satu cara. Ada dengan satu cara dia tak ada gantung, dia buat kat bawah je, buat ke bawah. Terutamanya kalau jenis yang besar lah,
Kalau jenis kerbau, lembu, nak terus gantung berat, jadi buat di bawah dulu lah. Kita angkatkan sebelah kaki, ikat sebelah kaki, kita keluarkan dia punya bahagian kulit dia, potong. Yang sebenarnya kena guna pisau dia, pisau lapah panggil, pisau melapah. Tapi Pak Wan tak ada pisau melapah, ni pisau semelih je. Jadi buat dengan pisau semelih boleh, tapi dengan pisau semelih ni kadang-kadang bahaya sebab dia panjang, kadang takut terkena tangan sebagainya lah. Ada setengah-setengah kambing ni dia boleh soyak gitu je, tarik, dah telah buat potong, belah dan soyak lah. Kita inilah lapah lah, untuk buangkan kulit dia daripada semua-semua lah, tangan dan ke depan dan kaki belakang lah. Jadi termasuk lah kepala dia. Yang ni kita buang kepala sebab malas nak cara kata. Jadi kita ambil yang penting-penting je lah. Seterusnya kita bolehlah mengeluarkan bahagian dalam dia. Tapi bahagian ni yang paling orang kata kritikal sebab kena hati-hati. Dia takut nanti terpecah pundi kencing dia ataupun terpecah hempedu dia. Hempedu dia tu pahit. Jadi kalau kita tak berhati-hati, takut terkena, jadi daging tu jadi pahit lah kalau kita tak basuh cepat-cepat lah. Jadi kita keluarkan, berhati-hati sebab dia antara kulit, dia bawah kulit ni dia ada satu lagi kulit nipis. Kulit tu nipis je, antara kulit nipis tu dengan kekah dalam tu nipis sangat. Dia akan mudah terkena dan dia rapat lah. Dia rapat, jadi kita kena tolak sikit lah dia punya isi-isi tu dalam sebelum kita potong dia punya kulit tu sampai ke bahagian dada dia tu, sebelum sampai dia punya rib tu. Kita buat pelan-pelan, berhati-hati lah, supaya tidak merosakkan. Kemudian kalau kita pandai, kita boleh sebenarnya keluarkan semua sekali tu. Kita sebab pisau Pak Wan ni dia pisau besar, jadi nak masuk dalam tu susah sikit lah. Pisau besar, jadi kalau pisau kecil kita boleh potong je di antara kakas tu dengan tulang belakang dia tu. Semua boleh buka, boleh tarik. Jadi kalau macam kambing kita tarik gitu je lah. Tarik pelan-pelan, kita tekan dengan tangan. Cuma paru-paru dia selalunya duduk di kompartmen lain berbandingkan dengan bekas tadi. Perut, hati, jantung tu satu kompartmen, satu bahagian. Kemudian paru ni dia satu bahagian, ada lagi satu kulit dalam tu memisahkan bahagian jantung, bahagian limpa, hempedu, apa benda tu dengan paru tu, dia ada satu lagi kulit dalam tu. Yang tu pun tapi kalau yang tu kita potong, dia tak ada susah sangat sebab paru ni tak ada apa-apa kesan. Cuma yang peringkat awal ni supaya nak, kalau boleh hempedu, pundi kencing. Pundi kencing pun sebab baiknya kita keluarkan dulu daripada bahagian-bahagian yang lain tu. Tu saya dah keluarkan. Dan hempedu dia selalunya dia duduk di dekat dengan pundi kencing, tak jauh lah. Pundi kencing, hempedu, hati. Dia dekat dengan hati. Hempedu ni dekat dengan hati, dia sekali dengan hati. Jadi kalau untuk memudahkan kerja, kita torihlah dengan hati tu sikit. Buang ke hati tu sikit, kesan yang dia pegang tu. Kita takut nanti kalau kita buang sahaja empedu tu, dia takut pecah. Dia terpecah tu, dia akan ada kesan lah terhadap daging. Kemudian kalau itu dia, untuk itu tadi pundi kencing dah boleh keluarkan. Kemudian kita nak keluarkan hempedu dia tu.
Ini berbagai-bagai cara lah. Ada setengah orang keluar semua sekali. Kalau tak masalah boleh keluarkan semua sekali. Kadang kita buat kerja di bawah lah, kita potong hempedu tu. Tapi kawan sebenarnya sentak je yang tadi tu, tapi maknanya hempedu tu dengan hati tu masih lekat. Jadi kena berhati-hati lah bahagian tu. Kemudian ini paru-paru lah. Paru-paru kita boleh ambil lah. Ini kambing kecil lah paru-paru dia. Sebaik-baiknya kalau kambing, selepas kita keluarkan kekah-kekah dalam ni, lebih baik kalau kita boleh bakar, kita layak, orang kita panggil layak. Kita layakkan di api supaya bulu-bulu kambing tu boleh terbakar, dan dia bau, dia kadang ada bau lah bulu ni. Bulu ni dia ada bau. Jadi kalau boleh bulu-bulu tu kita layarkan dia, supaya masa masak tak ada bulu-bulu tu masuk dalam daging tu. Satu lagi, kalau nak menghilangkan hanyir dia, bolehlah basuh macam-macam cara lah, tapi Pak Wan lebih prefer basuh dengan air dicampur dengan tepung. Kita basuhkan. Jadi bila kita basuh tu, dia punya hanyir ataupun hamis tu dia akan berkurangan lah. Seterusnya kita contoh ni dia akan buang, saya akan potong tangan dan kaki dia tu. Tangan dan kaki dia kita tak ambil lah, tapi ada setengah tempat kalau rajin, kaki ujung tu pun boleh ambil. Kaki yang ujung tu, yang tempat ikat tu, dibakar. Dibakar dulu, bakar hingga hangus lah. Bakar hingga hangus. Kemudian kita buangkan segala apa benda tu, hangus-hangusan tu. Kemudian benda tu boleh lah nak buat sup apa semua, sebab sedap. Macam bawah kaki dia tu, kalau rajin pun buang je kulit kaki tu, kulit tapak kaki dia tu. Yang dalam tu pun boleh, kalau buat sup sebagainya memang sedap lah kalau pandai diuruskan lah. Jadi bab ni sebenarnya yang pandai adalah geng-geng negara miskin ni lah. Macam di Indonesia, macam di Bangladesh, mereka akan ambil semua tu, termasuklah perut-perut. Jadi Pak Wan ni pun perut tak ambil, perut muda lah, perut kitab semua ada itu. Memang kalau pandai proses sedap. Jadi Pak Wan ni pun sebenarnya emergency ni, kita kena buat, ada hal nak buat lepas asar ni. Jadi Pak Wan buat cepat-cepat je lah. Jadi perut pun tak ambil, apa pun tak ambil, kita ambil yang penting-penting sajalah. Yang penting-penting saja. Mana orang yang pandai tu, kulit dia pun boleh diproses. Dicucikan segala bulu-bulu dan dijemur, kemudian dia diproses pula kulit tu jadi keropok, dijadikan makanan jugalah. Inilah hasilnya lah. Lebih kurang 15 kilo je lah, 15 kilo sampai 20 rasanya. Daripada kambing anak dara, kambing remaja. Seterusnya segala yang kita sisa-sisa yang tak ambil tadi, perut, kulit dan tulang kaki apa semua tu, kalau ni sebaik-baiknya disunatkan kita tanam dengan dibiarkan bersepah situ, dimakan oleh anjing ke, makan oleh babi ke. Jadi kita tak beradab lah dengan makanan yang Allah bagi pada kita ni. Jadi kita sebaiknya tanam. Kalau tempat tak ada anjing, kita tanam sikit-sikit pun dah memadai. Tapi satu yang bagus ni, kalau kita tanam dekat dengan pokok lah. Tanam dekat pokok, dia akan menjadi baja lah kepada tanaman berkenaan lah. Kita tanam berkenaan. Jadi ni tempat ni taklah ni sangat lah, tak ni dalam sangat. Kawan buat. Jika ada kebaikan, jika ada manfaat, sila share, sila subscribe, sila komen. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.